Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar bab 4, bab baru iaitu pengujian pembinaan dan pengujian model berfungsi serta prototipe. Kita tengok apa standard kandungan. Okey, standard kandungan dia ialah perancangan pembinaan model berfungsi dan prototipe dan pengujian model berfungsi prototipe. Kita kenal perancangan dulu, lepas tu kita kenal pengujian. Okay, kita tengok yang 4.1 dulu, perancangan pembinaan model berfungsi dan prototipe. Okey, model berfungsi dan prototipe ni apa maksud dia? Kita tengok maksud dia. Model berfungsi ialah model yang direka bentuk untuk dihasilkan sebagai contoh kepada model sebenar. Model ini boleh berfungsi tetapi tidak sepenuhnya seperti model produk sebenar. Okey, model ni dia sebenarnya sebagai contoh ya, produk sebenar. Model tu boleh berfungsi tapi tak sepenuhnya lah. Maksudnya tak sama dengan produk yang sebenarnya. Okey, dia berfungsi sedikit lah. Okey, yang berikutnya prototype. Okey, prototype apa dia? Produk contoh yang boleh berfungsi sepenuhnya. Maksudnya prototype ni boleh berfungsi sepenuhnya, dibina menggunakan bahan saiz sebenar. Prototype ini diuji dalam situasi yang sebenar untuk menganalisis fungsi serta kecekapannya bagi tujuan penambahbaikan sebelum dipasarkan. Maksudnya kita buat saiz sebenarnya, kita nak uji dululah. Tengok fungsian dia tu sesuai tak dengan yang kita nak buat tu. Dan kita buat dia untuk tujuan penambahbaikan lah. Okey, kita tengok ciri-ciri model berfungsi dan prototipe. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, untuk model berfungsi, dia punya ciri-ciri dia tidak ikut saiz ataupun skala yang sebenar. Maksudnya saiz tu boleh besar, kecil ataupun samalah, terpulang lah. Maksudnya tak ikut saiz sebenar lah. Okey, yang kedua, berfungsi sebahagian sahaja. Berfungsi sebahagian sahaja ni maksud dia tak berfungsi sepenuhnya lah. Maksudnya mungkin ada dari segi fungsi tu, mungkin dari segi rupa bentuk yang ikut, tapi dari segi fungsi yang penuh tu tak ada lah. Okey, jadi yang tu kefungsian dia sebahagian sahaja. Okey, dan yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang sebenar. Okey, maksudnya kita buat model ni tak guna bahan sebenar lah. Maksudnya kita mungkin kena guna bahan daripada foam. Foam tu span lah. Cardboard, kertas keras, PVC board. Patutnya papan lapis, tapi kita guna PVC board, fiber, polystyrene, kayu dan sebagainya. Okey, yang tu ciri-ciri model berfungsi. Kita tengok ciri-ciri prototipe. Okey, ciri-ciri prototipe ada 3. Yang pertama, saiz sebenar. Okey, saiz sebenar ni maksudnya ikut betul-betul projek yang sebenar. Okey, yang kedua, berfungsi sepenuhnya. Dia berfungsi sepenuhnya ni maksudnya hampir sama dengan projek. Fungsi sepenuhnya. Dan yang ketiga, menggunakan bahan sebenar. Dia tak guna, maksudnya dia guna bahan yang sebenar lah. Maksudnya kalau dia guna keluli, dia akan buat daripada keluli. Kalau dia guna aluminium, dia akan buat daripada aluminium. Buat daripada getah, dia akan buat daripada getah, plastik dan sebagainya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kepentingan merancang pembinaan model berfungsi dan prototipe. Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama dari segi kebaikan lah. Kenapa kita perlu merancang pembinaan model berfungsi ni? Okey, untuk dapat mereka bentuk produk yang memenuhi ciri-ciri ergonomik dan memenuhi cita rasa pelanggan. Okey, maksudnya kita nak buat tu pastikan ciri-ciri dia lebih pada keselesaan lah. Maksudnya memenuhi cita rasa lah. Okey, yang kedua, penambahbaikan reka bentuk dan fungsi. Kita nak tambah baik reka bentuk dan fungsi dia. Membuat anggaran kos jualan. Kita nak anggarkan kos jualan. Merancang tenaga pakar dan pekerja yang diperlukan untuk buat projek tersebut, membuat ujian dengan sempurna dan pemilihan lokasi pembinaan. Okey, yang ni kebaikan dia lah, kita rancang pembinaan model berfungsi ni. Kemudian persediaan dia ialah mengelak daripada berlakunya sebarang kecacatan pada produk. Okey, yang kedua, memastikan produk mencapai keupayaan sebenar dan boleh berfungsi secara optimum. Okey, maksudnya kita nak pastikanlah dia produk dia boleh mencapai keupayaan optimum dan mengelak daripada berlakunya sebarang kerugian. Maksudnya kita nak buat ni tak mahu ada kerugian lah. Kita nak buat, nak pastikan dia apa yang terhasil tu lebih baik lah. Okey, meneliti dan mengenal pasti masalah yang timbul dan membuat anggaran kos pembinaan. Okey, kita nak buat anggaran kos pembinaan lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang pertama lah, kalau boleh sebelum kita nak buat kerja, buat model ataupun prototipe ni, kita kena hasilkan jadual kerja lah. Okey, perancangan jadual kerja.
Kalau ni kita buat rancang. Okey, pertama nak buat apa, minggu kedua nak buat apa dah. Okey, kita perancangan. Ni contoh jadual kerja. Okey, untuk yang berikutnya, selepas buat jadual kerja, kita kena menganalisis carta alih lah kerja pembinaan model fungsi atau prototype. Nak bina satu model ataupun ni, selalunya kita akan buat carta alih lah. Proses nak buat dia punya model tersebut. Kita rancang dia punya pembinaan tu melalui carta alih. Okey, ni simbol-simbol carta alih. Okay, simbol carta alih ni sering juga datang dalam peperiksaan. So, kamu kena hafal lah kalau simbol bentuk elips ni adalah bentuk mula atau tamat. Bentuk pak segi ialah proses ataupun operasi. Okey, kalau bentuk dia macam sengit sikit ni. So, kalau daripada ni, dia macam rombos lah. So, ini adalah input proses ataupun output. Kalau bentuk dia punya diamond ni adalah proses penilaian ataupun membuat pemilihan. Dan bentuk macam A bulat ni sebenarnya dia boleh huruf, sebarang huruf lah. Huruf B, C ke D ke, maksudnya sambungan ke proses seterusnya. Kalau carta alih kamu panjang, kita nak buat sambungan ni, kita akan buat lah macam ibarat dia muka surat. Muka surat A, muka surat B macam tu lah. Dan anak panah ni menunjukkan arah aliran proses. Okey, ni kita tunjuk contoh carta alih lah. Kamu tengok muka surat. Ada dalam buku teks kamu. Untuk carta alih. Okay, muka surat 104 nah. Okey, muka surat 104 ada contoh carta alih. Kita mula dengan mengenal pasti masalah semua tu dia ada proses dia. Yang ni proses dalam 4 segi ni. Bentuk diamond adalah proses penilaian. Maksudnya penilaian ni kamu akan fikirlah sama ada atau berbincang, sama ada ya atau tidak. Kalau ya, kamu akan proceed ke tugas seterusnya. Kalau tidak, kamu patah balik lah. Okey, dan proses tu kita masih lagi 4 segi sampailah diamond seterusnya. Kamu macam nak uji produk tu berfungsi atau tidak. Kalau ya, seterusnya. Kalau tidak, kamu patah balik. Dan proses ni berakhir. Kalau bersambung dia panjang, dia akan jadi bentuk bulat lah. A, B, C semua tu. Tapi kalau tak berakhir, dah berakhir, kita akan buat tamat. Okey, tamat dengan mula bentuk dia adalah elips. Okey, tengok pada yang seterusnya. Okey, apa proses yang seterusnya? Selepas kamu merancang dan menyediakan bahan sebab membuat carta alih lah, kita akan buat menyancang dan menyedia bahan atau komponen sebenar berdasarkan idea yang dijana. Okey, kamu akan rancanglah bahan dan komponen yang sebenar. Okey, sebenarnya proses sekarang ni kita tengah merancang bahan dan komponen yang hendak dijana idea tadilah. Okey, kita rancang bahan, kita buat senarai bahan apa semua. Okey, yang kedua, kita akan bina proses model berfungsi. Okey, kita akan mula proses lah. Bina model berfungsi ataupun prototype berdasarkan idea yang dijana. Okey, bila kita dah bina, kita akan menghasilkan kemasan. Maksudnya produk yang kamu hasilkan tu, kamu kena paling kurang kena hasilkan kemasan. Ni ada markah untuk folio kamu lah. So, pasti projek artifak kamu. Kemasan ni maksudnya kamu tambah nilai lah dalam produk kamu. Maksudnya produk tu tadi kalau kamu buat daripada kayu, kamu sapu shellac ataupun beri cat, bubur cat bagi cantik lah orang kata. Okey, kita pergi yang seterusnya. Pengujian model berfungsi atau prototype. Okey, kita masuk 4.2. Tadi 4.1 dah. Okey, kita masuk 4.2. Pengujian model berfungsi ataupun prototype. Okey. Kaedah pengujian terbahagi pada dua, iaitu ujian makmal dan yang berikutnya adalah ujian parameter. Apa yang dikatakan ujian makmal? Ujian dilakukan dalam makmal ataupun bengkel menggunakan peralatan dan kelengkapan yang sesuai. Manakala ujian parameter dilakukan dalam suasana atau tempat yang sebenar bagi menentukan kefungsian, kesesuaian dan keupayaan serta kebolehgunaan sesuatu produk. Maksudnya kamu tadi kamu laku dalam makmal, yang ni kita lalu dalam suasana sebenar lah. Kamu nak tengok kesesuaiannya dan keupayaan dia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apakah faktor-faktor pengujian ni lah? Maksudnya kita nak menguji ni dari segi faktor apa? Okey, yang pertama, uji dari segi kefungsian. Kamu nak tengok menilai satu produk tu dari segi kebolehfungsian. Setelah siap dibina dari segi keupayaannya beroperasi. Dan satu lagi ialah ujian kemampuan ketahanan dan had kemampuan
produk. Okey, kita nak tengok dari segi kemampuan dia, ketahanan dan had kemampuan produk. Maksudnya menentukan keupayaan menahan ketahanan struktur, keupayaan bekerja dan had kemampuan ia bekerja. Berapa lama dia bekerja, ambil masa berapa minit untuk dia siapkan kerja tu. Okey, yang ni adalah satu contoh untuk kita buat pengujian lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang terakhir lah. Okey, yang kita setelah kita menguji prototipe, kita nak kena nilai juga dari segi tahap keselamatan. Untuk artifak kamu, penting untuk kamu terapkan nilai keselamatan sebab ada markah untuk keselamatan. Okey, apa pentingnya keselamatan ni? Apa elemen yang kita kena nilai? Tahap keselamatan produk ialah dari segi bahan. Kita tengok bahan tu sesuai ke tak? Adakah bahan tu memberi pencemaran? Okey. Bahagian yang bergerak dilindungi. Contohnya bahagian projek kamu ada yang bergerak, ada mesin ataupun mata yang bergerak. Kamu pastikan mata tu dilindungi lah, ada penutup. Okey, disertakan manual pengguna. Okey, manual pengguna ni maksudnya cara-cara penggunaan prototipe tersebut lah ataupun model berfungsi tersebut. Ni memang wajib lah dalam folio kena ada manual pengguna. Bila kamu dah siap projek nanti kamu akan buat manual pengguna. Okey, ketiadaan kebocoran elektrik. So kalau buat wiring pastikan tiada kebocoran elektrik. Mempunyai pemegang. Maksudnya benda yang kalau kamu tengok berat dah sukar dialihkan mesti ada mempunyai pemegang. Tiada kebocoran elektrik. Double . Dan sekali lagi selamat digunakan . Pastikan ia selamat digunakan. Okey, yang berikutnya penambahbaikan berdasarkan pengujian dan penilaian model berfungsi atau prototipe. Okey, bila dah kita buat pengujian, kita dah nilai keselamatan, sekarang kita nak tambah baiklah. Apa yang kita boleh tambah baik dalam satu projek tersebut. Okey, kita dah tengok apa yang kita boleh tambah baik. Yang pertama, kita menambah atau menggantikan komponen yang rosak. So, kalau yang rosak ataupun tak bersesuaian, kita boleh ganti. Yang kedua, membuat pengubahsuaian pada bahagian yang tertentu. Kamu tengok mungkin ada bahagian tertentu perlu diubah suai. Dari segi kedudukan dia ataupun dari segi bentuk dia. Okey, yang ketiga, menambah baik kemasan. Maksudnya kamu tengok dari segi kemasan tu lah ada mungkin sesuatu dia tak sesuai ataupun warna tak sesuai, kita ubah. Okey, yang keempat, mengubah reka bentuk untuk disesuaikan dengan fungsinya. Kamu ubah reka bentuk tu berdasarkan fungsi dia. Okey, yang kelima, memberi perhatian kepada faktor ergonomik. Maksudnya kamu tengok dari segi faktor ergonomik lah. Ergonomik ni yang benda yang menampakkan keselesaan. Apa yang nampak selesa pada produk kamu, kamu ubah suai. Dan yang terakhir, memberi perhatian pada ciri-ciri keselamatan. Yang ni penting lah. Apa-apa produk, kita utamakan keselamatan. So, kita tengok apa yang boleh tambah baik keselamatan, kita tambah baik. Okey, yang tu sahaja untuk topik bab 4. Bab 4, pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototipe. Okey, sekian. Terima kasih.